Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min baini khalqihi wa khaliluh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Bertemu lagi kita dalam siri pengajian terbaru kita pada tahun baru ini, tahun 2023. Ngam-ngam sebelum tahun 2023 ni kita habis tadabbur surah Al-Baqarah, dan hari ini insya-Allah kita akan sambung kembali dengan siri pengajian surah yang baru, iaitu surah Al-Maidah. Surah Al-Maidah. Jadi seperti biasa, sahabat-sahabat yang bersama dengan kita pada malam ini di IG, di Zoom, di Facebook, boleh membawa bersama-sama Al-Quran ataupun terjemahan yang kita boleh sama-sama telusuri bersama. Sebab pada malam ini insya-Allah bila kita kupas, nanti kita akan cuba pergi kepada atas permintaan juga daripada sebahagian daripada jemaah kita yang mereka minta untuk kita jangan terlalu laju, bit by bit, slow by slow. InsyaAllah itu yang kita akan cuba buat, dan kita akan fokus kepada perbahasan. Kita tengoklah kepada konteks ayat, mungkin kita ambil 2 ayat, mungkin kita ambil 3-4 ayat, dan kita akan satu persatu kita tengok word by word. InsyaAllah moga-moga kita dapat kupas beberapa perbahasan yang berkaitan dengannya. Cuma mungkin ada beberapa bentuk perbahasan yang saya tak mau sentuh lah. Contohnya perbahasan yang berkaitan dengan kesusasteraan ayat itu sendiri. Sebab bila kita sentuh tentang kesusasteraan ataupun balaghah, mungkin dia akan melibatkan banyak term-term ataupun ayat-ayat yang mungkin barangkali orang yang tak ada basic dalam bahasa Arab dia akan rasa pening sikit. Jadi yang tu kita tak cuba untuk sentuh. So kita akan sentuh tentang word, setiap satu kalimat. Kita akan sentuh dari sudut mafhum ayat itu. Kemudian kita tengok daripada sudut maksud ayat, daripada sudut tarbawiyahnya. Kita tengok daripada sudut spirit, objektif dan sebagainya. Dan itulah yang kita akan lakukan pada malam ini. Ahlan wa sahlan kepada semua hadirin dan hadirat yang bersama dengan kita pada malam ini. InsyaAllah doakan semoga siri kita ini menjadi pengajian yang barakah, diberkati, dan kita semua mampu untuk nak beroleh manfaat. Sebenarnya masa kita menamatkan tadabbur surah Al-Baqarah, saya mungkin bercadang, saya ada mencadangkan bila pihak penganjur Global Ihsan ada minta idea apa yang kita nak sambung lagi selepas daripada ni. Saya mungkin fikir mungkin kita nak kupas daripada sudut hadis-hadis hukum dan sebagainya. Tapi Madam Global Ihsan kita, dia kata ada cadangan daripada jemaah yang minta untuk siri tadabbur ini diteruskan. Jadi okey saja, sebab tadabbur Al-Quran ni sebenarnya hakikatnya tak ada nikmat daripada kita mentadabbur Al-Quran. Bila kita tadabbur Al-Quran ni, basically dia kita akan telusuri ayat-ayat tu dengan penuh ketenangan. Kita akan ambil untuk kebaikan diri kita sendiri. Dan normally lah kalau kita belajar pengajian fiqah, kita belajar pengajian hadis, kita belajar akidah umpamanya, it's good daripada sudut knowledge, tapi perbahasan-perbahasan ni tak akan terlepas daripada mungkin sentuhan-sentuhan panas. Ialah sebab berkaitan dengan khilaf, yang berkaitan dengan perselisihan umat, manusia akan ada dia punya pandangan, pendirian, hujah masing-masing. Tapi bila kita belajar tentang Al-Quran, normally ayat-ayat Quran ni dia adalah untuk muhasabah diri kita sendiri, untuk knowledge kita sendiri, dan untuk kita sendiri menjiwai Al-Quran itu sendiri. Dia tak berapa nak panas sangat. So itu benda yang memberikan ketenangan jiwa kepada kita, alhamdulillah. Baik. Jadi insya-Allah kita akan teruskan pada malam ini sekadar yang kita mampu tentang perbahasan surah Al-Maidah, surah yang baru ini. Surah Al-Maidah dia bermula pada juzuk yang ke-6. So siapa yang tak tahu kat mana lokasi surah ni,
Buka juzuk 6, dalam beberapa muka surat selepas daripada tu ada surah Al-Maidah. Jadi surah Al-Maidah ni dia selepas daripada surah An-Nisa. Okay. Surah Al-Baqarah kita dah habis. Surah Ali Imran, Dr. Abu Anas dia tengah buat tadabbur dia bersama dengan lokal ni juga. Probably mungkin dia akan sambung surah An-Nisa nanti. So kita pergi masuk kepada perbahasan surah Al-Maidah. Actually ada beberapa bab-bab yang menarik lah bila kita belajar tentang surah Al-Maidah. Saya ingat lagi bila saya fokus pada tadabbur surah Al-Maidah ni masa saya belajar di Riyadh belasan tahun yang dulu lah. Dah belasan aku, yes, dah lebih 10 tahun. So Syekh Nasir masa tu dia antara yang membantu saya dan juga kawan-kawan saya dalam memahami bahasan surah Al-Maidah ni. So it's kind of refreshing, cuma kita akan olah supaya dia lebih santai dan mudah untuk difahami oleh para pendengar, para hadirin semua yang dirahmati oleh Allah. Baik, surah Al-Maidah. Maidah ni basically maksud dia adalah surah hidangan. Okey. Surah ini kita semua tahu dia surah Al-Maidah disebabkan ada sebutan Al-Maidah dalam surah ini. Ada kisah nanti kita akan lalu bila mana sahabat-sahabat Nabi Isa, sahabat-sahabat Nabi Isa ni kita panggil sebagai golongan Hawariyun. Jadi sahabat Nabi Isa ni dia masa diminta Nabi Isa AS tunjukkan mukjizat ataupun petanda kerasulan baginda, dan Allah turunkan satu bentuk hidangan. Itu ada diceritakanlah, kalau kita sampai kepada ayat 112 sampai 115 ada cerita pasal Al-Maidah. Nanti kita akan sentuh bila sampai pada masanya. So basically ayat dia adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idz qala al-hawariyuna ya Isa ibn Maryam hal yastati'u rabbuka ay yunzila 'alaina ma'idatan minas sama'. Di mana golongan Hawariyun dikata, wahai Isa bin Maryam, boleh tak Tuhan kamu ini, mampu tak Tuhan kamu ini menurunkan kepada kami Maidah, satu hidangan daripada langit. Qalat taqullaha in kuntum mu'minin. Nabi Isa kata, bertakwalah kepada Allah kalau kamu beriman. Tapi mereka kata, qalu nuridu an na'kula minha wa tatma'inna qulubuna wa na'lama an qad sadaqtana wa nakuna 'alaiha minasyahid. Basically dia kata dia cuma depa ni minta supaya bila depa rasa tu depa boleh rasa lebih tenang lah daripada sudut itu. So kerana word itu maka surah ini dinamakan sebagai surah Al-Maidah. Dan para sahabat juga memanggil surah ini dengan surah Al-Maidah. Jadi ada satu hadis daripada hadis Jubair bin Nufair. Dia kata hajjajtu qad fadakhaltu ala Aisyah radhiyallahu anha. Pernah aku satu ketika aku menunaikan haji, aku bertemu dengan Aisyah radhiyallahu anha. Maka Aisyah radhiyallahu anha kata kepada aku, wahai Jubair, taqra'ul Maidah, kamu membaca ke surah Al-Maidah? Maka Jubair kata, na'am, ya. Maka Aisyah pun kata, innaha akhiru suratin nazalat. Itulah surah yang terakhir sekali diturunkan di dalam Al-Quran. Masya Allah, baru ni masa dekat TikTok saya ada share, dekat TikTok saya dengan IG saya ada share tentang akhir ayat yang diturunkan kan. Kita ada sebut ayat 281 dalam surah Al-Baqarah, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Boleh tengok, siapa yang ada IG ataupun TikTok tu boleh tengok akhir ayat, topik dia akhir ayat yang diturunkan. Dan ini adalah surah yang terakhir diturunkan. Cuma bila saya baca komen-komen, ada yang a bit confused. Dia kata, macam mana pula Al-Baqarah sebagai surah yang terawal ada ayat yang terakhir? So dia rasa confused daripada sudut macam mana susunan ayat. Yang ni pun sama juga Al-Maidah. Al-Maidah bukan surah daripada segi susunan, dia bukan surah yang terakhir. Surah yang terakhir dari segi susunan kita pun tahu surah An-Nas. Tapi surah An-Nas bukanlah surah yang terakhir diturunkan. Kan even surah An-Nas ni antara surah yang terawal diturunkan ketika zaman pasca dakwah Nabi SAW di bumi Mekah. Yang ini surah Al-Maidah ni adalah surah yang terakhir sekali diturunkan
Ini yang disebut oleh al-Imam disebut oleh Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, isteri Nabi SAW, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasa'i dan lain-lain. Baik, kemudian kita pergi kepada Masya Allah, anak didik saya Aiman pun ada join malam ini, alhamdulillah. Moga dirahmati oleh Allah. Baik, kita pergi kepada fadilat surah ini. Kita penting bila kita sentuh satu-satu surah, kita akan sebut tentang fadilat jika ada fadilat yang khusus. Tetapi kalau tak ada fadilat yang khusus, kita tak sentuh. Di sana banyaklah kita tengok ada hadis-hadis yang mungkin tidak sahih, yang diceritakan, diriwayatkan tentang kelebihan surah-surah tertentu, tetapi sama ada hadis itu dhaif yang ringan, ataupun hadis itu berat, dhaif yang berat, ataupun hadis tersebut maudhu' ataupun palsu. So kita ketepikan yang itu. Paling-paling kita ambil dhaif yang ringan, kita ambil hadis yang berstatus hasan, kita ambil hadis yang sahih itu diutamakan. Jadi antara kelebihan surah Al-Maidah ini, kita pernah sebut dalam perbahasan surah Al-Baqarah. Kan antara kelebihan surah Al-Baqarah di antara as-sab'at tiwal, ayat 7 surah yang panjang-panjang. Dan ada hadis yang Nabi SAW sentuhkan tentang 7 surah yang panjang ini. Itu kita dah sentuh ketika kita membahaskan tentang surah Al-Baqarah. Jadi surah Al-Maidah juga termasuk dalam surah as-sab'at tiwal, surah yang sangat panjang. Antara kelebihan ataupun pengkhususan surah Al-Maidah ini, tadi kita dah sebut dalam hadis Aisyah bahawa ia adalah surah yang terakhir sekali diturunkan di dalam Al-Quran. Okay? Dan ini juga pendapat daripada sahabat Nabi yang lain, iaitu Abdullah bin Amr bin Al-As. Dia kata akhir surah unzilat, akhir surah yang diturunkan adalah surah Al-Maidah. Dan Aisyah pun sama, tadi kita dah sebutkan hadis yang berkaitan. Antara pengkhususan ataupun speciality surah Al-Maidah ni, dia adalah okay, siapa yang nak ambil note ni silakan ambil note, maybe boleh jadi satu manfaat lah untuk kita faham tentang surah ini. Kelebihan yang seterusnya adalah surah ini antara surah yang paling menyeluruh. Antara kelebihan ni, surah ni antara yang paling merangkumi pelbagai cabang-cabang syariat. Nanti kita akan sebut secara umum dan kita akan sebut secara terperinci. Dalam surah Al-Maidah dia mengandungi perkara-perkara yang berkaitan hukum hakam. Ada halalnya, ada haramnya, ada wajibnya, ada yang tidaknya. Macam-macam permasalahan yang ada di dalam surah Al-Maidah. Saat lagi kita akan sentuh lagi tentang beberapa spirit-spirit, tema-tema, topik-topik yang disentuh oleh surah Al-Maidah. Ini semua kita sebut sebagai satu mukaddimah sebelum kita masuk kepada tafsiran ataupun tadabbur ayat demi ayat. Okey. Saya nak tanya kepada sahabat-sahabat semua. Surah Maidah ni surah Madaniyah ataupun Makkiyah. Maksudnya, adakah surah Al-Maidah ni diturunkan era setelah Nabi SAW berhijrah ke Madinah ataupun sebelum Nabi SAW berhijrah ke Madinah? Normally kalau kita buka Quran, dia ada tulislah surah ni Makkiyah ke atau Madaniyah. Tapi saya dah sebut before, antara ciri-ciri surah Madaniyah, iaitu surah Madaniyah ni diturunkan, dia punya konteks dia adalah detail daripada sudut hukum hakam. Bukan Makkiyah. Ada yang jawab Makkiyah dekat IG, salah. Makkiyah ni masa sebelum Nabi SAW hijrah, zaman-zaman Makkah, kita pernah sebut ayat dia biasa, surah-surah dia pendek-pendek. Satu, bila ayat tu pendek-pendek, dia lebih mudah untuk dihafal. Second, ayat yang pendek ini dia nampak lebih sastra. Dia boleh buat wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khair. Dia akan buat ayat tu abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma.
wa ma yudrika la'allahu yazakka, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas. Ayat dia akan ada rhythm dia. Itu bentuk-bentuk ciri surah Makkiyah. So zaman-zaman jahiliah tu mereka sangat pentingkan aspek kesusasteraan. Maksudnya mereka ni dulu selalu berbicara tentang syair. Word linguistik tu adalah satu keutamaan. Jadi ayat-ayat ketika itu banyak diturunkan mengambil kira aspek kesusasteraan ayat. But dalam surah Madaniyah, that's not priority. Ketika surah Madaniyah, priority dia adalah untuk nak memperincikan ataupun nak menjelaskan tentang syariat. Awal-awal dulu banyak besar berkaitan dengan akidah dan dakwah, pasal isu ketuhanan, isu rukun iman, isu-isu yang hari akhirat, benda yang nak menarik orang supaya beriman. Tetapi pada zaman Madaniyah ni orang Islam dah ramai, jadi masa tu diperturunkan hukum-hukum. Nak jelaskan tentang benda ni boleh buat ke benda ni tak boleh buat, ni muamalat ke ni ibadat ke ni, dan peperangan dah berlaku, banyak benda-benda yang orang perlu tahu tentang persoalan agama. Dan surah Maidah tadi kita dah bagi hint, dia mengandungi banyak aspek yang berkaitan dengan hukum hakam. Jadi kita pun automatically tahu surah ini adalah surah Madaniyah yang diturunkan selepas daripada pasca hijrah Nabi SAW ke bumi Madinah, dan ini adalah pandangan ijma' daripada para mufassirin sebagaimana yang dinukilkan oleh Ibnu Atiyah, dinukilkan juga oleh Al-Imam Al-Qurtubi, Al-Imam Ibnu Ashur dan lain-lain. Right. Okay. Ada yang kata Madaniyah Makkiyah lebih kuat merujuk kepada tempat atau sebelum Rasul. Yang sahih, pandangan yang lebih kuat adalah ayat Makkiyah dia mengikut pasca. Ayat basically surah-surah Makkiyah diturunkan sebelum daripada hijrah. Dan surah Madaniyah diturunkan selepas daripada Nabi berhijrah ke Madinah. Tetapi dekat sana ada beberapa sedikit sahaja ayat-ayat yang maybe dalam surah Madaniyah, tapi ayat itu sebenarnya ayat Makkiyah. Ada juga yang ayat yang turun dalam surah Makkiyah, tetapi ayat tersebut adalah ayat Madaniyah. Itu pun menjadi perselisihan di kalangan para ulama. Itu secara general. Baik. Kita pergi kepada spirit of surah ini. Surah ini apa spirit yang dibawa? Biasanya setiap surah ni dia ada karakter dia. Karakter ni bila kita belajar, kita baca, kita boleh tahu. This is about what? Bila kita tengok sama macam manusia. Kalau kita jumpa orang ni, kita tahu, oh dia ni karakter dia ni jenis macam ni perangai dia. Dia ni macam ni. Dia ada dia punya PL dia. Kalau kita baca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Apa karakter surah Al-Ikhlas? Surah tu pendek, senang kita nak tahu. Kita tengok pun kita tahu surah ini adalah berkaitan dengan surah Tauhid. Surah Tauhid. Allah nak bagi tahu tentang macam mana Allah ni sebenarnya, jangan syirikkan dia, jangan sekutukan dia, jangan pandai-pandai kata itu dan ini pada Allah. Kita boleh tahu. Tapi bila surah panjang, spirit dia boleh jadi ada macam-macam. Ada pelbagai. Jadi apakah spirit daripada surah Al-Maidah? Yang pertama, siapa nak salin? Surah ini antara spirit dia menekankan tentang aspek menjaga perjanjian. Kalau kita ada buat memeteraikan satu perjanjian, dalam bahasa Arab kita panggil sebagai al-ahdu wal mithaq, kita kena usaha untuk nak lunaskan. Itu penekanan yang pertama dalam surah ini. Yang kedua, surah ini juga dia banyak mengandungi elemen ataupun ajaran akidah. Antara yang disentuh di dalam surah ini berkaitan dengan akidah, benda yang berkaitan dengan al-wala'u wal-bara'. Apakah itu al-wala' dan al-bara'? Al-wala'
kecenderungan untuk kita, kecenderungan kepada sesuatu. Al-bara kita kata macam perlepasan dirilah. Walau al-bara salah satu daripada ciri penting dalam agama kita. Penting kita nak kena tahu siapa yang boleh kita attach, siapa yang kita tak boleh attach. Macam mana hubungan kita dengan orang Islam, macam mana hubungan kita dengan orang bukan Islam. Macam mana bentuk pemimpin yang kita nak angkat, macam mana orang yang kita kena berlepas diri. So itu al-wala' al-bara, dan itu satu akidah, prinsip dalam akidah Islam yang kita kena tahu. Without it, kita akan menggadaikan prinsip agama kita. So kita tengok banyak hari ni orang-orang awam, even liberal sendiri yang dah ataupun yang dah diresapi dengan pemikiran-pemikiran ideologi liberal. Bab ini mereka fail. Mereka tak tahu kat siapa mereka nak wala', kat siapa mereka nak bara', apa benda yang kita kena wala', apa benda yang kita kena bara'. Mereka tak tahu. No problem. Yang ini insya-Allah kita akan cerita bila sampai kepada ayat yang membahaskan perkara tersebut. Begitu juga ayat ini, dia menyentuh tentang penting untuk nak kita menjalankan apa yang telah Allah turunkan kepada kita. Hukum hakam, syariat. Benda-benda macam ni, benda yang ditekankan dalam surah ini. Dan yang ketiga, spirit dalam surah Al-Ma'idah ni dia banyak sekali dia menyentuh tentang hukum hakam syariah. Ada berkaitan dengan makanan, ada berkaitan dengan wudu, ada berkaitan dengan haji, ada berkaitan dengan hubungan, muamalat dan sebagainya. Yang keempat, antara spirit dalam surah ini iaitu dia menjelaskan kepada kita ataupun mengatur kepada kita macam mana sepatutnya perhubungan kita sesama Islam dan begitu juga dengan sesama bukan Islam. Ini antara spirit utama yang dibahaskan ataupun yang terkandung di dalam surah Al-Ma'idah. Now, sebelum kita masuk kepada ayat per ayat, kita sentuh tentang apakah tema-tema, topik-topik yang wujud di dalam surah Al-Ma'idah. Spirit tadi tu, dia punya general. Tema-tema ni, dia berkaitan dengan spirit-spirit yang tadi itulah. Cuma dia ada, dia punya, dia lebih sikit lah. Baik, tadi kita kata, surah Al-Ma'idah ni surah yang menyeluruh. Jadi antara tema yang dibincangkan dalam surah Al-Ma'idah ini, yang pertama sekali, surah Al-Ma'idah ni dia mentakrirkan ataupun mengisbatkan akidah yang sahihah. Surah ini dia menjaga ataupun mengambil berat tentang isu-isu tauhid. Surah ini dia banyak membetulkan kepercayaan-kepercayaan yang salah ataupun batil. Surah ini betulkan, surah ini jelaskan. Sambil itu surah ini jelaskan juga tentang perihal-perihal cerita-cerita tentang hari kiamat. Yang kedua, antara tema surah ini juga mentakrirkan bahawa segala hukum hakam itu adalah milik Allah semata-mata. Tiada apa hukuman pun yang lebih baik daripada hukum Allah. Wajib untuk nak menjelaskan dan mempraktiskan apa yang Allah perintah dan turunkan kepada kita, dan kita abaikan, ketepikan segala hukuman-hukuman jahiliah yang terdahulu. Hari ini dunia kita dah terbalik. Apa yang disandarkan kepada Islam itu dikatakan konservatif. Dikatakan hukum yang dah lapuk. Dikatakan ini adalah hukuman barbarik. Maka di bawah satu ideologi baru hari ini, contohnya kita tengok hari ini, betapa mereka menekan dan berusaha, let's say, ambil contoh LGBT. Sedaya upaya mereka cuba untuk nak menormalisasikan dalam masyarakat kita. Di negara barat, di negara bukan Islam, it's normal.
anak kita yang disekolahkan kat sana, yang dibesarkan kat sana, is phenomenal now. Dan mereka akan create the propaganda bahawa Islam ini dah lapuk. Islam ini mendiskriminasi, Islam ini zalim, Islam ini menindas dan seumpama dengannya. Mereka tak faham apa sebenarnya. Kebetulan tadi pun saya ada tengok ada satu video di Uganda, ada satu perbahasan dia tentang pejuang LGBT dengan yang anti lah. Dia sebut senang, benda ni bukan, is not a genetic, never been a genetic. Dan bila dilahirkan pun, either boy or girl, itu normal. Otherwise, dia boleh jadi khunsa. Tetapi kemudian daripada sudut psikologi, daripada sudut pengaruh pemikiran yang membawa ke arah pembinaan naluri, kalaulah mereka disongsangkan daripada kecil, maka mereka boleh berfikir ataupun mempunyai naluri ke arah itu. Yes, siapa yang dah terjebak bukan mudah untuk dia nak melepaskan diri. Whatever yang dah ditanam di sini, yang dah berakar umbi di dalam diri dan karakter kita, it's not easy to get rid of. But kalau kita tahu benda tu salah, melanggar hukum Allah, we have to fight. Itu adalah satu ujian dalam diri kita. Islam, dia hukum hakam berkaitan Islam ni dia sentiasa seiring dengan zaman. Dia tidak menyalahi fitrah manusia dan dia sentiasa sesuai. Cuma manusia ni bila dia campur-campurkan, ada orang dia campur dengan budaya dia, tradisi dia, dia celup dengan dia punya acuan sendiri. Sometimes itu yang merosakkan gambaran hukum Islam itu. Otherwise it's not. Misal kata, ada orang kata Islam ni lapuk lah, dia tak bagi perempuan memandu. Siapa mana ada Islam kata perempuan tak boleh memandu? Itu habis itu dekat Arab Saudi yang dululah sebelum ni. Sekarang ni Arab Saudi pun dah berubah dahsyat kan. Tapi sebelum ni perempuan tak boleh memandu. It's not about Islam yang kata tak boleh. Tapi itu budaya mereka, tradisi mereka, mungkin kebudayaan mereka masa tu tidak menyokong ke arah itu. Tetapi tengok sekarang bila mereka setelah pemerintah mereka sendiri telah meliberalkan diri, seluas-luasnya terbuka. Daripada atas terbalik, tonggang-langgang dah berubah. Sebab mereka lebih nak kepada sekarang ni kepada hukum hakam westernized, nak meyurupkan diri sampai Islam itu sudah mula diketepikan. But itulah petanda-petanda akhir zaman lah. Itu kita tak rasa hairan. Yang ketiga, tema tentang surah ini tadi kita dah sentuh, dia mentakkidkan ataupun kita kata menguatkan lagi tentang akidah wala' dan bara' kita. Pentingnya kita untuk nak menjaga hubungan kita dengan orang beriman, dan kita kena berhati-hati dengan orang-orang yang tidak beriman. Sebaik mana pun mereka, ada benda-benda yang kita kena careful. So orang yang tak ada iman is different. Orang yang tak ada knowledge tentang Islam is different. It will someday, we don't know, mungkin akan ada yang against our Islam punya policy ataupun prinsip. Jangan mudah-mudah untuk termakan dengan penampilan luaran mereka, dengan ini, sebab senang ni. Kenapa Islam kata begitu? Islam selalu disuruh kita always, if you want to love somebody, kalau siapa kita nak mengidolakan someone, take it Muslim. Buruk ke macam mana dia ada kelemahan, he is Muslim, yang mana selagi dia mentaati Allah, akan ada yang dia tahu batas-batasannya. Kalau kita ambil orang bukan Islam,
automatically dalam hati kita, kita akan rasa kita nak mengagungkan mereka. Kita akan rasa they are better than Muslimin. Yes, mungkin sesetengah perkara mereka lebih baik. Tetapi kalau kita tak berhati-hati dalam bab ni, dia akan menyebabkan akhirnya kita akan nyahkan semua kebaikan orang Islam yang ada. Contoh kita tengok. Memang betul negara-negara Islam now banyak kelemahan. Orang Islam sendiri pun bermasalah sampai keluar satu pepatah. Islam, kalau kita pergi ke barat, kita nampak Islam itu di barat. Tapi bila kita pergi ke negara Islam, kita tak nampak Islam. Hati-hati juga. Ayat-ayat sebegini kalau tak difahami ataupun diperincikan, dia boleh membawa ke arah masalah. Itu yang bila diorang tengok, oh negara Islam ni pengotor lah, Islam ni perangai macam-macam lah yang tak elok, dia dah mula akan nampak Western, Barat itu adalah yang terbaik. Bila dia dah ada that kind of ideology ataupun doktrin, dia akan berubah ke arah I want to become like them. Aku tak nak lah dengan geng-geng ni, tak maulah. Petah lagi, lepas tu dia tengok orang beragama ni lebay-lebay ni, tak mau lah. Ni lapuk ni, lekeh ni. Dan sikit demi sedikit dia akan mula follow the step by step masuk ke lubang biawak. Itu yang kita selalu jumpa. That's why whatever kelemahan yang kita tengok dari segi orang Islam, ada benda yang kita kena jaga. Kita jangan londehkan, kita cuba untuk nak ni supaya ada lagi tali antara kita, bonding kita dengan orang Islam, ada bonding dengan Muslimin. Betul. Nabi sendiri dah bagi tahu, ada kaum-kaum kulit kuning, kita tengok sekarang yang berada di barat, mereka ni mungkin manusia yang paling arham. Mereka ni manusia yang mungkin paling pengasih. Now kita lihat betul. Mereka ada sifat kasih sayang tu, tengok macam mana mereka jaga haiwan, mereka caring, masa prihatin masa itu dan ini. Is not secara umum, no. Tapi mereka akan ada lagi ciri-ciri yang teruk. Mereka rosak kalau kita tengok betapa mereka duk kata tentang kebebasan bersuara, betul? Habis mereka dah canang mereka lah juara hak asasi, mereka lah juara bersuara. Tapi mereka tak boleh solvekan isu yang berlaku di kalangan mereka. Bila berlaku, bila dia jadi bias. Yes, kebebasan bersuara tu bila pro mereka. Bila tak pro mereka, habislah. Orang Islam mana boleh buat, terus kena label teroris, dia dah control the media. Kebebasan daripada sudut kebebasan, free will. Tapi sebab itulah mereka duk halalkan LGBT dan sebagainya. Tapi mereka tak ada penyelesaian. Ada benda dia pun tak boleh buat pula. Kenapa? Ini boleh. Ini sebab ini kita kena hormat. Benda ini kita tak boleh. Dia orang tak ada guideline. Sebab tu totally mess. Kat sana kita tengok, subhanallah, anak-anak yang tak tahu siapa mak pak, yang tak tahu bapa mereka tu banyak, dan ada program reality tentang itu sahaja pun. Subhanallah, betapa kat sana curang, zina, jenayah, kes yang unsolved. Kenapa tak biarkan? Atas dasar kebebasan. Mencederakan orang, itu tak boleh. Dia mencederakan orang lain, itu tak boleh. Semua benda yang mereka buat, dia akan ada efek kepada pihak lain. Cuma mereka yang akan ukur, yang ini tak efek. Ini untuk kebaikan kita. Inilah yang terjadi pada hari ini bila kita tak tahu tentang akidah al-wala dan al-bara. So we always be careful dengan apa yang sisi yang kita nampak daripada sudut barat. Mereka always kan ada propaganda. Ingat,
Dalam Quran umumnya Allah dah kata walan tarda ankal yahud walan nasar. Orang Yahudi, orang Nasrani tak akan redha kepada kita. Whatever movement, ada saja agenda. Jangan kita mudah terperangkap dalam agenda propaganda mereka. Tengok masa baru ni, isu pasal FIFA World Cup baru ni kan. Media barat burukkan Qatar gila-gila punya. Sampai siap tunjuk stadium kosong ni. Padahal penuh, siapa yang pergi sana tahu penuh. Sampai banyak daripada westerners yang pergi ke sana sedar, dia kata it's different daripada apa yang kami digambarkan. Kami pergi baru ni kami rasa cuak juga, takut juga. At the end masuk sana nampak masya-Allah, nampak dakwah Islam itu, nampak kebudayaan Arab itu sendiri. Bukan nak kata mereka perfect in every way, of course ada benda-benda yang tak kena, tapi in general itulah yang dilakukan oleh media. Sampai ke law mereka akan cuba menindak, walaupun World Cup Qatar telah dinobatkan sebagai the best event in the century, tapi mereka tak habis-habis nak tunjukkan bahawa negara Islam, negara Arab itu teruk. Sedangkan di sana zero crime, tak ada stealing berlaku, tak ada rusuhan berlaku. Dan even tempat yang sepatutnya havoc, selalu berlaku mabuk, rusuhan, gaduhan. Anak-anak boleh bawa pi macam pi fun fair. Maksudnya dengan very smooth. Saya pergi baru ni, so saya tengok sendiri. Masya Allah, satu pengalaman yang luar biasa. So hari ni agenda-agenda daripada kufar barat always berjalan. Jangan mudah kita tertipu bila kita baca media. Mereka ada agenda. Now agenda itu dimomokkan dengan media massa. Dia pegang orang ni, dia pegang, dia tahu dunia hari ni dunia handphone. Semua akan baca berita, semua akan tengok, semua akan sebar. Mereka nak timbulkan ketakutan, they can do it. Mereka nak divert orang itu supaya fikirkan. Tengok sekarang ni dalam kepala kita, kalau Rusia jahat, kalau China jahat, itu yang cuba dimomokkan. Sebab apa? Sebab sumber yang kita baca semua media westerners. Itu yang dulu mereka momokkan Jerman jahat masa gaduh dengan Nazi tu kan. Sampai saya sendiri pun sebelum pergi Jerman dulu fikir Allah, gerun juga nak masuk Jerman ni kan. Kita fikir mesti mereka ni ganas, mereka ni scary. Tapi bila kita pergi, Masya Allah, Jerman ni orang ni polite, baik. Kan? Lebih baiklah di compare dengan orang-orang Perancis dan sebagainya. In general, sekadar pengalaman saya. So begitulah media barat hari ni cuba untuk nak ni. Mereka nak control, mereka akan control media. You control the media, you control how people think. So jangan rush, jangan tergesa-gesa, jangan mudah terpedaya. Teliti dulu satu persatu, tengok. Dia ada langkah-langkah di sebaliknya, dia ada hidden move yang mana big player ni always play. Contoh kecil kalau kita tengok dekat negara kita pun sama. Membabitkan isu politik kan. Media pandai dia nak burukkan ni, dia know how macam mana manusia. Dia tahu orang Malaysia ni tak suka baca cerita, dia buat tajuk. Dia letak tajuk tu menjengkelkan. Dia letak gambar tu menjengkelkan. Dah orang tengok tu orang menyampah. Dan dia tak tengok the whole context, and dia tak baca full text. Itu yang membuatkan kita ni selalu tak cermat. Okey. Baik. Kemudian dalam surah Al-Maidah banyak juga membicarakan tentang hubungan antara orang Islam dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan lain-lain. Yang kelima antara tema dia adalah dalam surah Al-Maidah ni banyak tadi kita dah sebut tentang hukum hakam syariat. Antaranya hukum hakam yang berkaitan dengan ibadat dan muamalat. Akan ada kita bincangkan tentang hukum hakam berkaitan dengan perjanjian. Tentang sembelihan. This is good topic because kita akan learn a bit about food, hukum hakam makanan dan sebagainya. Ada hukum hakam berkaitan pemburuan. Ada berkaitan dengan haji ketika ihram.
ada yang berkaitan dengan perkahwinan. Contoh dia akan sentuh perkahwinan dengan ahli kitab. Sabar, jangan tanya Ustaz, boleh tak saya nak kahwin dengan orang Kristian? Nanti dulu. Nanti sampai ke ayat tu nanti kita bincangkan. Ada juga perbincangan yang berkaitan dengan hukum hakam murtad. Ada juga dalam surah Al-Maidah ni dibincangkan tentang taharah. Ayat tentang wudu, ayat tentang mandi junub. Ada. Dalam surah Al-Maidah ni juga ada yang disebut tentang hukum curi, hudud, hukum hakam berkaitan dengan kes kecurian. Begitu juga dengan kes al-baghi. Al-baghi ni macam orang yang melampau, orang yang macam dia rompak, dibunuh, dibuat keganasan. Ada juga dalam surah Al-Maidah ni dibincangkan tentang pengharaman khamar, pengharaman judi, tentang hukum hakam berkaitan dengan memungkiri sumpah ataupun mencabul sumpah, tentang ketika kita ihram kita memburu, itu pun disebut, tentang hukum hakam wasiat ketika nak mati, dan lain-lain. Begitu juga dalam surah Al-Maidah dia merangkumi pelbagai kisah. Ada banyak kisah-kisah, ada lagi kisah Bani Israel, ada kisah-kisah Nabi Musa, ada kisah tentang dua anak Nabi Adam yang berbunuhan, kita tahu kan tentang kisah Habil dan Qabil. Ada kisah tentang geng-geng Nabi Isa sampai di bawah hidangan Al-Maidah ini. Begitu juga antara tema dalam surah Al-Maidah ni dia banyak menceritakan tentang hal ehwal ahli kitab. Ahli kitab ni siapa? Yahudi, Kristian. Kenapa mereka dinamakan ahli kitab? Sebab Yahudi Kristian ni dia sebelum pada zaman Nabi mereka ni diturunkan kitab. Ada kitab Taurat, kitab Injil, dan sebelum mereka merosakkanlah kan. Jadi atas kesinambungan itu dipanggil sebagai ahli kitab. Dan Al-Maidah ni juga jelaskan tentang mereka ini selalu memungkiri perjanjian. Sikap mereka yang telah merosakkan kitab suci mereka sendiri. Bagaimana surah Al-Maidah ni ada menyentuh tentang akidah-akidah mereka yang menyimpang, menafikan tentang Allah itu memperanak ataupun diperanakkan, membahaskan tentang keingkaran mereka terhadap risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pelbagai lagi yang berkaitan dengan akidah-akidah yang batil. Okey. Jadi for insya-Allah after this muqaddimah kita akan masuk kepada perbahasan ayat. Kita ambil ayat pertama dan ayat kedua insya-Allah daripada surah Al-Maidah. Be prepared, okey, buka Quran masing-masing, siapa yang hafal walillahil hamd. Ayat pertama dan ayat yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil 'uqud. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان
wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Right? So, dalam dua ayat ni kita akan tengok satu-satu perkataan yang mungkin penting untuk kita tahu dalam ayat ini. Baik. Cuba tengok dalam ayat pertama Allah kata, wahai orang yang beriman, aufu, aufu. Apa maksud aufu? Aufu ni maksud dia adalah, kalau dalam bahasa Arab dipanggil menyempurnakan sesuatu. Maksud dia kita menyempurnakan, melunaskan perjanjian yang kita buat. Kalau kita ada letak syarat, completekan syarat-syarat itu. Itu maksud al-wafa, aufu. Bil-uqud. Uqud ni dia adalah satu, kalau aqad dan bahasa Arab aqad dipanggil ikatan. So kenapa dipanggil perjanjian aqad ni dengan istilah ikat? Sebab you tutup dah, you ikat dia, jangan bagi dia keluar. Means cukup dia betul, buat itu betul, jaga betul-betul perjanjian tu. Ikat dia, jangan bagi dia terabu, hilang, pergi macam tu. Bahimatul an'am. Al-an'am ni dia adalah binatang ternakan. Lepas ni ada surah Al-Maidah. Surah Al-An'am, surah binatang ternakan. Al-An'am, ternakan ini adalah dia masuk dalam hanya dia berkaitan dengan unta, lembu dan jenis-jenis dia, dan juga kambing. Dia ada few jenis dia. Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita tengok dalam surah Al-An'am ayat 142, kita tengok Allah perincikan tentang apa itu an'am. Kalau kita buka surah Al-An'am ayat 142, Allah kata, wa minal an'ami hamulatan wa farsha. Ada di antara binatang ternakan itu yang dijadikan pengangkutan dan ada yang dijadikan sebagai sembelihan. Kulu mimma razaqakumullah wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Makanlah daripada apa yang dikurniakan oleh Allah, jangan ikut langkah syaitan, dia adalah musuh bagi kamu. Kemudian Allah kata thamaniyata azwajin minad dha'ni ithnaini wa minal ma'zi ithnain. Maksudnya Allah dalam ayat ni, kalau kita tengok ayat 142 sampai 145, kat situ kita boleh temu yang Allah sebut tentang Al-An'am ni merangkumi unta, kambing jenis-jenis dia termasuk biri-biri, dan juga lembu, kerbau termasuklah. Itu masuk Al-An'am. Al-Bahimah, Allah kata kat sini Bahimatul An'am. Bahimah ni asal dia, tengok bahasa Arab ni dia ada dia punya meaning dia. Kalau dalam Quran terjemahan, tengok apa dia terjemahkan Bahimatul An'am. Dia kata Bahimatul An'am ni adalah binatang ternakannya, itu dia sebut. Tapi word Arab, sebab tu kita nak telusuri kalimah-kalimah ni, sebab dalam word Arab ni dia, bahasa Arab ni dia lain macam sikit. Dia luar biasa. Kenapa digunakan bahimah? Kenapa digunakan an'am untuk binatang ternakan? Bahimah ni dalam bahasa Arab maksud dia istighlaq, something yang menutupi. Means dalam binatang ni akal dia ditutup. Dia tak boleh mikir. So dia tak boleh bercakap. So dipanggil bahimah, binatang ni sebagai bahimah sebab manusia tak boleh nak faham dia cakap apa. Dia macam ditutup. Dia tutup peluang komunikasi itu. Wa innama disebut pula binatang ini sebagai an'am, haiwan ni kenapa dipanggil sebagai al-an'am? An'am ni asal dia adalah unta. Dulu orang Arab panggil an'am ni unta, tapi kemudian digunakan pakai juga untuk lembu dan juga kambing. An'am diambil daripada perkataan na'ama. Nun, ain dan mim. Na'ama
Maksud dia adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang bagus. Itu maksudnya. So ini adalah binatang-binatang yang membawa kebaikan kepada manusia. Binatang ternakan ni dimakan, dia ada dia punya function dia. So sebab tu dipanggil sebagai bahimah al-an'am. Kemudian antara kalimah lagi dalam ayat pertama ni Allah kata tentang as-sayd. Illa ma yutla alaikum ghaira muhillis saidi wa antum. So bila saya cakap ni, kejap mata tengok skrin, sekejap mata tengok Quran lah. So cari dalam ayat pertama ni kalimah as-said. Said ni dia sesuatu yang dia tak ada tuan, dia tak ada pemilik dia. Jadi dipinjamkan dengan istilah buruan, sebab kita memburu sesuatu yang tidak berpunya, tidak bertuan, yang bolehkan kita untuk nak memakan dia. Hurum ghaira muhillis saidi wa antum hurum. Hurum ni apa maksud dia? Hurum ni dia maksud dia orang yang sedang muhrim, orang yang sedang melakukan haji di dalam ihram ataupun umrah. Jangan salah faham, ada istilah orang Melayu ni dipanggil dia ni muhrim adik-beradik ke, itu bukan muhrim, dipanggil mahram. Muhrim ni adalah orang yang berihram. Kenapa dia panggil sebagai muhrim, ihram kepada orang yang melakukan haji dalam ihram itu? Sebab dia ambil daripada perkataan haramah. Haramah ni sesuatu yang terhalang. Sebab ada benda-benda yang diharamkan daripada dia sebelum ni halal, diharamkan kepada dia untuk nak melakukannya. Contoh, dia tak boleh berburu, dia tidak boleh bergaul ataupun kita kata dengan isteri dia ataupun suami dia, dan juga halangan-halangan lain. So haramah ni dia asalnya adalah halangan. So diambil perkataan ihram, muhrim, kerana ada pantang larang yang perlu orang-orang mereka ini yang menunaikan haji ini untuk nak jaga. Kemudian dalam ayat yang kedua, tengok ayat kedua, okey, Allah kata ya ayyuhallazina amanu la tuhillu sya'air. Apa maksud sya'air? Sekali lagi saya akan, nanti lepas ni lah kita akan bahaskan maksud ayat ni secara umum, tetapi yang ini kita nak pergi ke perkataan demi perkataan. Sya'air ni maksud dia ambil daripada perkataan syairah. Sesuatu yang Allah jadikan dia sebagai satu simbol untuk nak kita ikut, untuk nak kita follow. Jadi haji ni dia ada sya'air. Kita panggil sebagai masyair. Simbol dia. Kan ada tempat-tempat yang kita kena pergi. Kita kena pergi melontar, kita kena pergi Arafah. Ini semua adalah sya'air. Simbol. Kita pun panggil syiar. Yang diambil daripada perkataan bahasa Arab, bahasa kita pun ambil. Kemudian dalam ayat yang kedua ni juga ada kalimah al-hadyu. Kan bila Allah kata walal syahrul harama walal hadiya walal qalaid. Apa maksud al-hadyu? Al-hadyu ni adalah binatang. Dia ambil daripada perkataan hadiah. Binatang-binatang yang dijadikan hadiah pergi ke Baitullah sebagai cara untuk nak kita menyempurnakan ibadah kita. Orang-orang yang buat tamattu' ataupun ada ni, dia ada binatang al-hadyu. So binatang-binatang yang dikatakan macam kena denda ni, ini dinamakan sebagai al-hadi. Ini sebagai hadiah kita beri. Walal qalaid. Qalaid ni apa? Qalaid ni adalah binatang-binatang pada zaman dulu dikalungkan. Qalaid ni juga adalah kalung. Diletakkan di atas tengkuk. Zaman dulu-dulu, binatang-binatang yang dibawa pergi ke haji ataupun binatang-binatang yang dibawa sempena ibadah ini, mereka dikalungkan, ada yang dikalungkan dengan macam daun pelepah daripada pokok-pokok,
ataupun tali-tali dan sebagainya. So itu satu petanda supaya orang tahu ini binatang-binatang berpuluh-puluh, beratus-ratus binatang yang dibawa ini untuk pergi ke Mekah ini. Jangan kacau. Ini hak Tuhan. Bukan Tuhan nak makan benda tu, tak. Tapi ini adalah hak ibadah yang perlu kita jaga. So kalau ada perompak pun dia respect. Kita jangan kacau. Dia pun pergi haji. Itu maksudnya. Amina. Amina. Apa maksud amina dalam terjemahan ni? Begitu orang yang nak pergilah ataupun menuju aminal baitul haram, menuju ke baitullahil haram. Asal kepada perkataan iaitu niat ataupun tujuan yang lurus, menghala. Itu maksud al-ammu. Sebab tu kita ada imam yang itu kita punya hala, kita solat tu kita ikut imam, kita fokus pada dia, tu tujuan dia. Itu maksudnya solat kita itu kita ikut imam. Wala aminal baitul haram yabtaguna fadlan. Apa maksud fadlan? Fadlan ni adalah pemberian lebihan. Kan orang-orang kita mesti tarawih fadlan minallahi wa ni'mah. Fadlan ni sebenarnya maksud dia kurniaan yang banyak lah, yang lebih-lebih daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia maksud dia sama juga dengan ihsan dan seumpamanya. Wa idza halaltum fastadu. Apabila kamu telah halal, apa maksud kamu telah halal? Maksudnya halal kat sini apabila kamu telah keluar daripada ihram kamu, dah selesai daripada ihram kamu. Nak free from ihram tu kan ada syarat-syarat dia, kena selesaikan 2 daripada 3 amalan, maka baru boleh tahallul. Kita panggil ada tahallul awal, ada tahallul thani. Tahallul pertama, tahallul kedua. Saya pergi haji ni tahu. Ataupun ihlal ihlal umrah tu orang tahulah. Okay, so diambil daripada perkataan halal means you dah buka kembali ikatan itu, yang haram itu dah jadi halal semula. Wala yajrimannakum. Janganlah kamu tergamak nak buat sesuatu. Syana'an ni maksud dia adalah kebencian yang melampau. So ayat ni dia ada berkaitan dengan kebencian melampau. Kita boleh jadi tak suka. So tak suka tu taklah benci sangat. Benci tahap dia ada benci yang membawa kepada dendam. Benci yang melampau inilah yang membuat kita terbabas. Daripada kita pun sama. Orang sunnah pun sama. Ustaz-ustaz pun sama. Banyak orang bila dia benci ataupun dia tak suka pada samuan, dia melampau. Dia bermusuh tu melampau. Yang tak sepatutnya dia buat. Bila dah bermusuh kan. Ada orang dia just yang penting tak suka biasa tu dia paling-paling dia tak ini, dia paling sana pensi. Tapi benci melampau ni dia buat sesuatu yang akan menjatuhkan orang tu, dia jadi dengki, dia jadi dendam. Itulah maksud word by word daripada perkataan yang ada di dalam ayat pertama dan yang kedua. Jadi insya-Allah sambungan daripada tafsiran 2 ayat ini kita akan sambung lagi pada minggu hadapan. Kita akan sebut tentang tafsiran umum tentang ayat ini. Kita akan sentuh tentang apa kesinambungan ayat pertama dengan yang kedua. Kenapa sekejap Allah sebut ayat ni, kenapa Allah sebut ayat ni. Dan kita akan tengok kalau ada qiraat yang berbeza di dalam ayat ini. Kemudian kita akan tengok daripada sudut faedah-faedah pengajaran tarbiyah yang kita boleh ambil. Kalau ada hukum hakam yang kita boleh ambil dalam ayat ini, itu semua kita akan sambung dan kita akan discuss pada minggu hadapan insya-Allah. Jadi sekadar itu dulu pada hari ini. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada semua hadirin hadirat yang bersama dengan kita pada hari ini, dan juga terima kasih kepada penganjur kita Nurul Ihsan yang baru-baru ni juga telah menyampaikan sumbangan antum semua pergi ke Yaman dan juga di tempat-tempat lain, Syria, Afghanistan dan lain-lain. Barakallahu fiikum. Terima kasih semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi insya-Allah pada masa yang sama, hari yang sama, minggu hadapan biiznillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.